Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 ingin menerangkan tentang tajuk mengenal berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan nama ahli kumpulan saya. Yang pertama iaitu Nurul Afidatus Sofiah binti Ahmad Syukri. Yang kedua Nur Atirah binti Muhammad Zaki. Yang ketiga Siti Anissa binti Syamsul Azam. Yang keempat iaitu saya sendiri, Suhaibah Saudah binti Muhammad Yusof. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang definisi dalil. Dari segi bahasa, dalil ditakrifkan sebagai petunjuk. Manakala, menurut istilah pula, dalil ialah bukti yang dijadikan panduan untuk menyatakan sesuatu itu benar atau salah. Selain itu, dalil juga didefinisikan sebagai pernyataan yang dijadikan dalil atau alasan mengenai sesuatu kebenaran, khususnya yang berlandaskan Al-Quran. Kebenaran atau kepalsuan boleh dipercayai jika ada alasan yang kukuh. Alasan dan bukti yang kukuh itulah yang dinamakan dalil. Seterusnya, pengertian dalil nakli dari sudut bahasa ialah naqlu syai'in yang bermaksud mengambil sesuatu dari satu tempat yang lain. Hal ini bermakna mereka menulis hadis-hadis, menyalin dan bergantung kepada sumber-sumber asal. Manakala, dari sudut istilah pula, dalil nakli adalah dalil atau alasan tentang kebenaran atau kebatilan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terdapat dua sumber hukum Islam, iaitu kalimah Allah daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan ucapan, perbuatan dan takrir baginda. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda bahawa telah aku tinggalkan dua perkara yang mana apabila kalian berpegang teguh dengan kedua-duanya, maka kalian tidak akan sesat, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi. Contoh dalil nakli ada 3. Pertama, surah Al-Ikhlas. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Kedua, kewajipan beriman kepada malaikat. Maksudnya, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu berimannya seseorang kepada Allah, hari akhirat, malaikat dan kitab. Surah Al-Baqarah ayat 177. Ketiga, perintah puasa. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dalil akli. Pengertian dalil akli menurut bahasa adalah petunjuk yang didasarkan pada akal. Sedangkan menurut istilah, dalil akli adalah bukti-bukti atau alasan tentang sesuatu itu benar atau salah, yang didasarkan atau atas pertimbangan akal manusia. Sumbernya pula bersumberkan ijma' dan qiyas. Ijma' bermaksud kesepakatan beberapa orang atas sesuatu persoalan hukum yang timbul dalam hukum syar'i. Qiyas pula bermaksud mencari persamaan daripada persoalan hukum syar'i yang timbul daripada hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis serta hukum ijma'. Contoh dalil akli adalah ada 3, iaitu alam semesta, anak yang mempunyai ibu dan hari kiamat. Apabila kita melihat alam semesta, sudah tentu alam ini pasti ada penciptanya. Alam semesta yang sangat teratur, luas dan indah ini tidak mungkin wujud dengan sendirinya, kerana pasti ada Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta. Kedua, anak yang mempunyai ibu. Apabila melihat seorang anak, sudah tentu anak itu mempunyai ibu, walaupun tidak pernah melihat ibunya. Kewujudan ibu kepada anak itu disimpulkan oleh akal fikiran bahawa seorang anak mesti dilahirkan oleh seorang ibu. Ketiga, hari kiamat. Daya tarikan yang membuat planet bergerak dengan seimbang lama-kelamaan akan berkurang dan akhirnya planet-planet akan saling berlanggar antara satu sama lain dan hancur. Seterusnya, kaedah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala melalui dalil nakli. Pertama,
tafakur terhadap ayat Al-Quran Al-Kauniyah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kedua, tadabbur terhadap ayat Al-Quraniyah. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka yang terkunci? Sekian, terima kasih.